Okey. Seterusnya, dari sektor audit, Badan Berkanun Persekutuan, Jabatan Audit Negara di bawah pimpinan Fasilitator Encik Nikrul Tarmizi bin Awaluddin membawa kepada anda persembahan projek bertajuk Analisis Keuangan Syarikat Berintegrasi Aksi untuk laporan Ketua Audit Negara. Majlis mempersilakan kumpulan Icons. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam inovasi. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seti Haji Amrin bin Buang, Ketua Audit Negara. Yang berbahagia Datuk Anwari bin Suri, Timbalan Ketua Audit Negara Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Mustafa bin Haji Saman, Timbalan Ketua Audit Negara Negeri. Pengarah-pengarah sektor, pengarah-pengarah audit negeri, barisan panel juri yang saya hormati dan sedang hadirin sekalian. Pencapaian Icons. Pada tahun 2009-2010, kaedah penyimpanan data analisis audit prestasi diperkenalkan. 2011, One Click Analysis. 2012, One Audit Process. Dan pada tahun 2014, analisis kewangan syarikat berintegrasi aksi diperkenalkan. Mengenal pasti masalah. Icon mengenal pasti 3 masalah di sektor audit Badan Berkanun Persekutuan seperti berikut. Pertama, pemilihan sampel tidak jelas dan seragam. Kedua, pasukan audit tidak mempunyai kepakaran dalam overview bagi memilih tajuk pengauditan prestasi. Dan yang ketiga, kesukaran analisis kewangan syarikat untuk laporan Ketua Audit Negara. Menggunakan kaedah SMART, Icon memilih masalah kesukaran analisis kewangan syarikat untuk laporan Ketua Audit Negara untuk diselesaikan. Ketua Audit Negara bertanggungjawab mengaudit syarikat yang mempunyai equity melebihi 50%. Sehingga tahun 2014, 323 syarikat BBP diwartakan untuk diaudit. Juruaudit perlu menilai prestasi kewangan syarikat bagi tempoh 5 tahun. Bagi tahun 2013, 116 syarikat subsidiari perlu dinilai dan dilaporkan prestasi kewangannya. Analisis yang perlu dibuat adalah mengikut 16 kriteria seperti berikut. Pendapatan, keuntungan kerugian selepas cukai, defisit dana pemegang saham, pulangan atas ekuiti, syarikat untung tidak bayar dividen kepada badan atau syarikat induk, dan syarikat berstatus tidak aktif.
Rasional pemilihan tajuk projek adalah yang pertama, ketepatan analisis bagi semua penyerta kewangan syarikat. Yang kedua, memudah dan mempercepatkan proses kerja analisis. Yang ketiga, menjimatkan masa menganalisis data. Dan yang terakhir, kualiti kerja dapat ditingkatkan. Berikut merupakan petikan video yang menunjukkan kesukaran menyediakan analisis penyerta kewangan sebelum penggunaan aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Payana dari Kepulauan Icon ingin membuat kontribusi dari syarikat mengenai inovasi aksi diperkenakan oleh Kepulauan Icon. Apa khabar tuan? Saya sudah tuan. Apakah masalah yang dihadapi untuk membuka analisis keuangan syarikat? Okey, sebelum ini, proses untuk menyatakan maklumat daripada 12 pegawai sangat mudah dan saya perlu teliti struktur Excel kemudian masukkan ke dalam satu file Excel dengan siapa yang berlaku masa proses ini dan dirinya secara matang. Bagaimana aksi membantu puan dalam membuka analisis? Dengan sistem aksi ini, output analisis dapat dihasilkan dalam masa yang singkat. Saya hanya perlu upload 12 file Excel ke dalam editor dan kemudian klik run. Integriti data sangat perlu diperhatikan. Sekarang saya akan menunjukkan analisis network online yang dibuat secara manual sebelum penggunaan sistem IT. Maklumat yang diterima daripada 12 pegawai akan diteliti satu persatu bagi contoh. Pegawai pertama, maklumat daripada pegawai pertama ini akan disalin dan dimasukkan ke dalam satu file Excel yang berlainan yang dipanggil master list. Bagi menjana laporan, maklumat daripada master list ini akan disalin ke dalam satu fail berbentuk Word. Proses ini perlu dilakukan secara berulang bagi setiap agensi yang mana ia memakan masa antara 2 hingga 3 minggu. Masalah kesukaran analisis kewangan syarikat memberi implikasi berikut. Yang pertama, ketepatan analisis diragui. Yang kedua, kesukaran penyamakan semula ketepatan analisis. Yang ketiga, kualiti analisis diragui. Dan yang terakhir, kualiti proses analisis data. Kaedah 5W1H digunakan bagi menjelaskan masalah yang dipilih. What? Kesukaran analisis penyata kewangan syarikat. Where? Syarikat subsidiari Badan Berkanun Persekutuan. When? Semasa analisis prestasi kewangan syarikat. Who? Setiap seksyen audit syarikat di sektor audit BBP. Why? Ketepatan dan kualiti analisis secara manual dan masa yang diambil. How? Masalah menganalisis penyata kewangan syarikat dibangkitkan dalam mesyuarat pengurusan. Objektif projek adalah untuk menjimatkan masa dan memastikan kesilapan sifar semasa analisis dijalankan. Sasaran projek. ICOS telah mensasarkan punca masalah dikurangkan melebihi 90%. Justifikasi penetapan sasaran adalah seperti berikut. Pertama, menjimatkan masa penyediaan laporan audit. Dan yang kedua, memastikan kesilapan sifar dalam analisis kewangan syarikat. Seterusnya, bagi menganalisis punca masalah paling mungkin, ICOS mengadakan sesi pencabulan fikiran menggunakan Raja Ishikawa. 4 faktor utama yang dikenal pasti adalah: pertama, manusia; kedua, mesin atau bahan; ketiga, persekitaran; dan yang terakhir adalah kaedah atau sistem. Seterusnya, bagi mengesahkan sebab sebenar masalah, ICOS telah menggunakan teknik SMART seperti di jadual berikut. 5 sebab utama kepada punca masalah adalah: pegawai kurang mahir, perisian SEL tidak digunakan, masa terhad, bilangan auditi bertambah dan kaedah analisis secara manual. Lanjutan daripada itu, Raja Ishikawa 2 seperti berikut dibentuk. ICONS menggunakan kaedah senarai semakan untuk pengumpulan data. Hasil analisis, ICONS mendapati 18% pegawai kurang mahir menggunakan SEL kerana terlalu teknikal dan sukar difahami. 23% perisian SEL tidak digunakan dan analisis dibuat secara manual. 23% masa terhad untuk menyediakan analisis kewangan kerana data hanya diperolehi pada akhir bulan Ogos.
16% bilangan auditi yang bertambah daripada 68 pada tahun 2012 meningkat kepada 116 pada tahun 2013 dan 20% analisis secara manual menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, ICONS membincangkan cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian dianalisa melalui kaedah pro dan kontra, dipersembahkan kepada pihak pengurusan untuk kelulusan. Pihak pengurusan telah bersetuju untuk memilih aksi. Pelan pelaksanaan adalah seperti berikut. ICONS menyediakan aksi menggunakan SEL. Skrip SEL dibangunkan mengikut kriteria analisis penyata kewangan syarikat BBP. Uji cuba telah dibuat pada 22 Ogos 2014. Pembangunan skrip ini tidak melibatkan sebarang kos kerana perisian SEL telah tersedia di Jabatan Audit Negara. Jangka masa percubaan dan pembetulan adalah selama 5 hari. Aksi digunakan untuk penyediaan prestasi kewangan syarikat subsidiari dalam Lakan Siri 3 tahun 2013 pada 19 September 2014. Sistem ini juga boleh digunakan oleh sektor lain. Skrip SEL yang digunakan untuk analisis cuma perlu diubah pada tahun ia digunakan. Perubahan skrip perlu dipantau oleh Timbalan Pengarah Syarikat supaya menjana data yang tepat. Pelaksanaan projek. Dalam proses input, data penyata kewangan syarikat subsidiari BBP bagi tempoh 5 tahun dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dan diimport ke SEL. Berikut merupakan contoh template yang seragam bagi penyata kewangan 116 syarikat. Terdapat 8 item yang perlu dianalisa untuk menghasilkan 16 laporan. Paparan menunjukkan 12 template Excel yang telah diisi oleh 12 pegawai daripada bahagian syarikat. Seterusnya, pegawai penyelia akan mengimport data ke dalam SEL di mana menu DOS digunakan untuk memilih analisis yang hendak digunakan. 112 skrip dibangunkan untuk menghasilkan 16 jadual dalam Lakan Siri 3 tahun 2013. Sebagai contoh, 12 skrip disediakan untuk mengimport data Excel bagi item pendapatan. Seterusnya, data pendapatan digabungkan melalui skrip ini. Berikut merupakan contoh output mengikut agensi yang dipapar di skrin SEL. Skrin menu DOS dibangunkan mengikut kategori untuk memudahkan pengguna memilih analisis. Output yang dihasilkan adalah 16 jadual analisis yang digunakan dalam Laporan Ketua Audit Negara Siri 3 tahun 2013. Contoh analisis yang dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Siri 3 baru-baru ini seperti di layar. Seterusnya, projek uji cuba telah dilaksanakan pada 22 Ogos 2014. Surat persetujuan pelaksanaan uji cuba dan kelulusan penggunaan aksi oleh pengarah BBP seperti di paparan. Rajah Pareto sebelum uji cuba adalah seperti berikut. Selepas uji cuba diadakan, ICONS telah membuat soal silik sekali lagi terhadap pegawai di sektor audit BBP untuk mengenal pasti keberkesanan aksi. Hasil soal silik yang dijalankan mendapati jumlah kekerapan punca masalah telah melebihi sasaran iaitu sebanyak 90%. Secara perbandingan, selepas penggunaan aksi, pegawai penyelia tidak perlu menyalin data satu persatu dan membuat analisis secara manual. Pencapaian hasil projek. Penggunaan aksi meningkatkan imej jabatan di mana juru audit Jabatan Audit Negara berinovasi dalam mencapai objektif dan mematuhi standard pengauditan setanding dengan Supreme Audit Institution di peringkat antarabangsa. Pegawai dapat menjimatkan masa penyediaan analisis daripada 15 hari bagi analisis 68 penyata kewangan kepada hanya 2 hari bagi analisis 116 penyata kewangan syarikat pada tahun 2013. Pemindahan dan analisis data kewangan dapat dijalankan secara automatik dan kesilapan dapat dielakkan. Kualiti kerja dapat ditingkatkan kerana analisis yang diperolehi adalah lebih tepat dan seragam mengikut kriteria analisis yang diperlukan. Memberi kemudahan kepada juru audit untuk menganalisis data dengan mudah, cepat dan tepat.
mempelbagaikan penggunaan ACL sebagai alat membantu juru audit melaksanakan tugas dengan lebih mudah, cepat dan tepat. Berikut merupakan simulasi penggunaan aksi. Klik ikon untuk membuka menu dot. Seterusnya, pengguna hanya perlu type B bagi memilih analisis pendapatan. Analisis akan dijana secara automatik ke dalam format Microsoft Excel. Dengan penggunaan sistem aksi, saya hanya perlu klik menu analisis syarikat bagi menjana laporan. Sebagai contoh, bagi laporan pendapatan, saya hanya perlu klik pendapatan bagi menjana laporan seperti berikut. Ini adalah contoh laporan yang dihasilkan dengan menggunakan sistem aksi, seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2013-23 Badan Perkhidmatan Persekutuan. Tindakan penyeragaman. Dua langkah yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, menyediakan prosedur kerja aksi dan kedua, memperluaskan penggunaan aksi kepada penyata kewangan BBP iaitu sejumlah 138 akaun. Penilaian kumpulan. Hasil penilaian kemajuan ICONS mendapati purata prestasi kumpulan telah meningkat sebanyak 54.5% daripada prestasi semasa projek dijalankan, iaitu dengan purata sebanyak 6.53 atau sangat baik. Secara keseluruhannya, aksi telah memberi nilai tambah dalam penyediaan laporan Ketua Audit Negara supaya dapat menghasilkan analisis yang tepat dan menjamin accountability serta integriti profesion juru audit. Aksi juga telah membantu dalam penyediaan analisis data dengan mudah, cepat dan tepat. Sekian daripada kami, kumpulan ICON. Terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan ICON. Kita buka sesi soal jawab kepada panel penilai. Terima kasih kumpulan ICON. Dengan sistem aksi ini, have you been able to calculate the time saved, compared to the previous year? For example, if you take the number of companies and quantify that into the overall savings in efficiency. Terima kasih Ketua Panel. Sebenarnya dalam slide tadi kita pun dah tunjuk pada tahun 2012 untuk laporan Ketua Audit Negara 2012 kita ada 68 penyata kewangan yang perlu analisis dan ada 15 kita menggunakan 15 hari lah untuk menyatukan maklumat tersebut dan mengeluarkan jadual untuk 16 kriteria dalam lakan. Pada tahun 2013, kita cuma menggunakan 2 hari saja untuk analisis kerana semuanya telah diskripkan di dalam audit tool iaitu audit command language. Dan kalau kita lihat di sini, kita mempelbagaikan penggunaan ACL kerana pada sebelumnya kalau kita lihat banyak orang guna untuk pengauditan sahaja, tapi mereka tidak menggunakannya untuk pelaporan. Jadi pada kali ini kita gunakan untuk pelaporan kerana ia lebih tepat lah, kerana kita import dan bukan cut and paste seperti dalam ACL tadi, seperti dalam Excel, sorry. Tahniah kerana telah mempercepatkan perusahaan kewangan punya auditan. Okay, disebabkan kita download data direct daripada server auditi, the part yang you buat analisis cantik sudah, but on the part of the data that you download from the auditi, saya nak tanya your confidence level. I'm going scientific.
You're going to do, you are bringing in the data to your office and you're doing analysis. Fine, your script, perfect. Dari segi integrity data yang you download, how do you ensure that nobody will challenge you later on that the data that you pick up, should anything happen to that agency, later on, that the data you have taken from that agency has got integrity with it. Satu. Yang keduanya, nak jawab dulu? Ya, saya minta jawab dululah. Nanti lupa. Okey, terima kasih Puan Katina. Okey, dari segi integriti data, kebanyakan data yang kita dapat sebenarnya bukan di dalam bentuk bentuk soft copy. Kita dapat dalam hard copy kerana itu adalah data yang diberi daripada agensi buat masa sekarang lah yang kita dapat dalam hard copy. Dan kita perlu dapatkan maklumat dalam penyata itu dimasukkan dalam format yang kita telah disediakan dalam Excel. Jadi sebenarnya apa yang kami lakukan tadi bukanlah untuk menyatakan ketepatan. Ketepatan memang telah disemak terlebih dahulu oleh 12 staf yang diarahkan untuk meng-key in data tersebut daripada penyata kewangan syarikat. Apa yang kita buat ialah proses penyatuan data. Sebab kita tengok tadi ada 116 akaun yang perlu kita consolidate. Jadi untuk consolidate menggunakan Excel, kita dah pecah-pecahkan kepada 12 pegawai. Dan masalahnya sekarang ialah untuk menjadikan satu file. Sebab kita ada 12 file daripada 12 pegawai. Jadi integriti yang kami lihat di sini yang kita semak ialah semasa import data. Sebab kalau dulu kita buat cut and paste, kemungkinan ada ketinggalan dalam cut and paste tersebut dalam Excel sebab kita nak masuk dalam master listing Excel yang baru. Tetapi apabila menggunakan ACL, kita menggunakan skrip untuk import. Maknanya keseluruhan data mengikut field kita dah ambil kira dan tidak ada duplikasi sebab kita menggunakan satu analisis yang dalam ACL itu sendiri iaitu classify. Dalam classify itu kita akan count, dia akan compare anything nama-nama syarikat yang bersamaan dengan nama syarikat, katalah syarikat A. Jadi tak boleh ada 2 kali A. Kalau ada 2 kali appear, dia akan tunjuk countnya ada 2. Jadi di situ yang kita nampak, kita boleh lihat integriti yang data yang kita ambil tadi adalah betul. Okay. It would be nice if you get data direct lah daripada the server of the auditee kan. Alright, dan seterusnya because we are doing pengurusan keuangan ataupun certification audit merata tempat di state, we have the federal government, the state government as well as the PBTs or Majlis Agama Islam. Would you plan to roll out your script to the others dan bila masa? Okay, terima kasih. Kita nampak skrip yang kita bina adalah untuk spesifik jadual. Jadi kemahiran untuk ACL tu sepatutnya mesti adalah. Kita boleh bantu tapi setiap jadual yang dibina adalah mengikut kriteria yang diperlukan untuk dilaporkan dalam lakan tersebut dalam laporan Ketua Audit Negara. Jadi sebenarnya kumpulan Icon kami ada kepakaran untuk menganalisis ACL. That's why it becomes very easy for us to do lah. Tapi untuk kita roll out, kita kena tengok dulu jadual-jadual apa yang diperlukan. Jadi kepakaran itulah yang diperlukan untuk membina skrip, untuk menjana jadual yang sesuai untuk lain-lain pelaporan. Tapi untuk badan berkanun, persekutuan memang 16 kriteria itu seperti pendapatan yang meningkat setiap tahun, seperti dividen, adakah anak syarikat memberi dividen. Kita nampak memang format itu memang ada di sana. Kalau ada kita boleh replicate saja. Okay, thank you. Anyway, baju cantik. Okay. Saya sebab saya bukan orang audit, jadi mungkin kurang faham sikit lah maklumat-maklumat yang cuma saya boleh tengok dari segi teknologi lah. Okay, saya perhatikan daripada ACL bila kategorikan maklumat analisis tu laporan kewangan ke bentuk DOS.
tu teknologi lama tu, DOS tu untuk pakai lah. Jadi boleh komen sikit lah kenapa tak pakai untuk buat menu ni, pakai teknologi yang jaga macam aplikasi Android tadi tu. Okey, kita gunakan DOS kerana dalam ACL dia memang dia embed dengan DOS. Jadi kita menggunakan apa yang ada dalam ACL tersebut. Mungkin kalau idea dia ada macam PHP ke apa yang boleh kita boleh menyediakan menu, automation menu tu lebih baik, lebih cantik daripada bentuk DOS, kita akan cuba. Tapi setakat ini ACL memang itulah yang diberilah kepada kami dalam environment DOS. Saya nampak kat sini, bila kita sebut inovasi ni, bila kita sebut inovasi ni, kita sebenarnya selain pada tengok pada value for money, perkhidmatan, whatever kan, sebenarnya bila sebut kata inovasi ni, dia something new dengan teknologi yang new kan. Maksudnya pada saya lah, dekat sini soalan macam saya tengok susah untuk dikongsi, sebab bila you pakai dengan teknologi DOS kan. Tapi saya nak relate lah kepada sebenarnya dari segi idea ni bagus, sebab dia menjimatkan masa untuk menyediakan laporan ketua audit negara. Okey, tapi mungkin cara tu saya ingat mungkin boleh dikaji balik untuk lebih menyenangkan kepada orang lain, mana untuk agensi lain, mana dalam sekitaran jabatan audit lah. Jadi kalau macam skrip tadi, saya nampak soalan macam bergantung kepada seorang pakar tu lah kan. Kenapa tidak dijadikan macam kita tengok ceramah Las Kopak kan, dijadikan model perniagaan dia daripada bersifat kebergantungan kepada dia tak perlu dia bergantung pada staff dia lari ikut dia lah, dia kata kan. Bermakna dia buat model bisnes. Macam ini pun saya ingat dari segi inovasi tambah, you jadikan model bisnes yang baru lah, bukan bergantung kepada ACL semata-mata. Okay, thank you. Perlu saya jawab ke? Okey. Terima kasih. Apa yang kumpulan kami nampak ialah kami cuba mencari jalan untuk mempercepatkan penjadualan, penyediaan jadual tersebut. Jadi since kita memang dah ada ACL, so kita gunakan. Dan actually sebenarnya skrip yang kita gunakan tu sangat mudah dan dia boleh copy lah. Actually skrip ACL ni kita boleh copy dan kita boleh sesuaikan dengan lain-lain penjadualan juga. Cuma kita tengok apa yang dikendaki. Kalau kita kata untuk classify, kita gunakan ada command-command tertentu dalam ACL tersebut. Kita classify. Kalau kita kata summarize, dia boleh summarize. Jadi cuma sedikit kefahaman lah. Dan ACL ni sebenarnya telah digunakan di Jabatan Audit Negara ni daripada tahun 90-an lagi. Dan audit negara juga kita tahu salah satu pelopor dalam penggunaan ACL. Dan memang kami telah sebatilah dengan penggunaannya. Dan kalau ada lain-lain aplikasi yang mudah, mungkin kita boleh lebih mudahlah daripada kita perlu menjana skrip. Okay, sekian, terima kasih. Okey, berikan tepukan kepala kumpulan Icons. Terima kasih kepada panel penilai.